الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca surah Al-Kahf ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Pagi ini selawat Fatih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك
المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang diridhai Allah, yang dikasihi Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, terafakkan setinggi puji dan puja, syukur yang tak pernah putus kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahannya, rahmatnya, nikmatnya yang dibentangkan kepada kita. Hari ini sehari lagi yang umur kita dipinjamkan, masa dipergunakan, rahmat dan nikmat kita gunakan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah dalam kita menerajui kehidupan sebagai khalifah Allah, kita tak pernah lupa bahawasanya hidup ini adalah satu pinjaman. Sampai masanya nanti kita akan kembalikan segala apa yang kita miliki hari ini kepada empunyanya, Tuhan empunyanya, yakni Al-Khaliq, Allahu Azza wa Jalla. Kita nak barang yang kita dapat masa awal-awal dulu. Waktu kita dilahirkan, Allah pinjamkan seluruh panca indera dalam keadaan suci bersih. Tak ada noda dan dosa. Dan mudah-mudahan apabila kita pulangkan kepada empunyanya, begitu juga. Suci bersih tanpa noda dan dosa. Itulah harapan kita sebagai hamba Allah yang dikirim ke muka bumi ini, yang dilantik menjadi khalifahnya. Kita nak bawa diri kita ke tempat yang baik-baik. Kita nak bawa telinga kita, mata kita ke tempat yang baik-baik. Mendengar, melihat, berfikir yang baik-baik belaka. Mudah-mudahan apa yang kita miliki hari ini menjadi saksi di akhirat nanti, bahawasanya kita telah pun mengajaknya, membawanya ke tempat-tempat yang diredai Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah jemput lagi kita untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu, sambungan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Ni antibody yang paling kuat ni. Kitab ni lah antibody yang paling kuat. Kalau orang belajar fiqh, habis bab sembahyang, dia rasa macam selesai dah. Dia boleh sembahyang dah. Habis dia belajar bab puasa, dia tahu dah. Habis dia belajar bab zakat, dia tahu dah. Dia boleh, dia bayar zakat. Dia berpuasa, dia bersedekah. Mai musim haji, dia belajar bab haji. Tapi kalau bab penawar bagi hati, penyakit hati ni, 15 kali khatam pun tak selesai-selesai. Satu-satunya ilmu yang wajib kita belajar sampai mati adalah ilmu adab. Ilmu adab ini ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini ilmu tasawuf dalam memperbaiki hati. Maka terlahirlah kitab ni, penawar bagi hati. Sebab hati tu sakit. Maka kena cari ubat dia. Ubat dia apa dia? Al-Quran dan hadis. Maka ulama-ulama tasawuf mengumpulkan antara petikan-petikan ayat Al-Quran dan juga petikan-petikan hadis Nabi SAW untuk kita jadikan sebagai ubat. Maka kita diberi makan. Setiap kali kita baca kitab Penawar Bagi Hati, itulah vaksin yang kita suntik masuk di dalam badan kita untuk menguatkan agar tidak lama sakit. Nak hindarkan daripada virus. Bila mana kita tak suntik, maka virus tu mudah masuk. Macam tu juga. Kita ni bila lama-lama tak mengaji, bila lama-lama kita tak mendengar,
sesuatu yang menghidupkan hati, yang memberi kesedaran, kita sendiri rasa sifat kita semakin melampau. Ya? Bila kita mula belajar, mula mendengar, rasa kurang sikit. Ini yang dikatakan virus, virus hati. Wajib kita tentang, wajib kita basmi. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi peluang lagi, minggu ni kita akan sambung. Masih lagi tentang perbicaraan mata. No? Masih lagi dalam perbicaraan mata. Saya tanda kitab saya, maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya. Okey. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai dan patut ia dimurkai dan disiksa. Pasal apa duk tak duduk dia main terus, dia kata terus kat kita wajib sebagai seorang hamba. Siapa yang hamba? Semua kita ni hamba. Semua manusia itu hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Kita semua hamba. Sebagai seorang hamba, kita wajib menjunjung perintah Tuhannya. Apa perintah Tuhan yang dia suruh kita buat? Kena tengok ayat yang kita baca pada 2 minggu yang lalu. Yang petikan daripada surah An-Nur ayat yang ke-30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu perintah Allah. Yang mana Allah Ta'ala perintah kepada kita. Dia kata, katakan oleh wahai Muhammad kepada orang-orang beriman, disuruh buat apa? Yaghuddu min absarihim. Disuruh buat apa? Pejamkan mata-mata mereka itu. Maknanya, pelihara pandangan mereka itu. Jangan melihat kepada perkara-perkara yang haram dipandang. Ini perintah. Perintah Allah yang terdapat di dalam surah An-Nur. Kata Allah, kalau kata hampa tak junjung perintah ni, nescaya kamu adalah jahat. Kalau kita nak gagah tengok juga benda-benda yang Allah Ta'ala tak bagi, kata Allah hampa memang jahat. Dan kita akui, kadang-kadang kita bersifat jahat. Ketika mana kita memandang kepada sesuatu yang haram, mata kita tak boleh nak alih dengan segera. Nak tengok lagi. Nak tengok lagi. Kadang-kadang sampai pandangan yang melekat. Pandang terus. Dan kita adalah yang jahat. Kamu adalah yang jahat. Dan dia kata, perangai kita tu patut dimurkai oleh Allah. Dan mendapat siksa. Oleh kerana memandang kepada sesuatu yang jahat. Begitu juga Allah Ta'ala perintah apa kepada kita? Wa yahfadhu furujahum. Suruh jaga apa? Jaga furuj. Faraj. Kemaluan. Okey. Kemaluan ni kita tahu iaitu satu bahagian yang letak pada tempat yang paling memalukan. Apabila kamu pandai menjaga pandangan mata, maka kamu akan terpeliharalah faraj kamu daripada melakukan benda-benda yang keji lagi mungkar. Kemudian apabila kita pandai menjaga pandangan mata, maka mulut lidah kita pun malu untuk berkata-kata yang sia-sia. Bila lidah kita tak tengok, mulut tak cakap lah. Bila mata tengok, mulut akan berkata-kata. Okey. Bagaimana pula dengan pandangan mata kalau kita pandang sesuatu yang maksiat? Adakah patut kita biar? Masa tu kena kata. Sesuatu yang maksiat, kita menjadi tanggungjawab sebagai orang Islam yang ada iman, wajib kena cegah. Kena bagi tahu. Kalau kita tak mampu bagi tahu, maka peliharalah lidah kita daripada mengumpat. Sebaliknya, berjaga-jagalah untuk tidak menebarkan fitnah. Apa yang patut kita buat? Tegurlah dengan hati. Macam mana nak tegur dengan hati ni, ya Allah? Berilah hidayah pada dia, ya Allah. Berikanlah petunjuk pada dia agar meninggalkan maksiat yang sedang dilakukan. Itu orang yang paling lemah iman. Tapi kalau yang paling kuat, maka hendaklah dia menegur dengan lidah dia. Ini ketika mana? Ada ketika-ketika kita boleh menggunakan lidah kita untuk mencegah sesuatu kemungkaran apabila kita nampak. Apabila kita nampak. Walaupun kadang-kadang orang tak suka,
Tak suka nak menerima. Ya? Okey. Seorang lelaki apabila dia buka baju, nampak apa? Apa pusat kan? Pusat tu aurat lelaki. Dia kata nak buat macam dia memang suka tak pakai baju. Walhal aurat lelaki tu singkat je kan, pendek je. Pusat hingga lutut saja. Tapi dia memang hobi dia tak pakai baju. Kita tegur dia. Kita tegur dengan penuh kasih sayang. Mungkin kadang-kadang yang suka tak pakai baju tu ahli keluarga kita, bapak kita ke, abang kita ke. Kita tegur dengan penuh kasih sayang kerana Allah. Jadi dia tak mau dengar. Kadang-kadang menimbulkan masam muka, bahkan gelaran-gelaran yang tak apa seronok kita dengar. Ni nak jadi ustazah pilihan lah pula ni. Ni ustazah ni balik mai duk tegur kita. Dulu tak apa pun, tak kata apa pun. Ni sejak dia menjak ni. Pandai dah duk ajak orang. Jadi ini cabaran yang wajib kita terima apabila kita baru nak berdakwah. Memang kita akan dibenci oleh golongan-golongan yang tak tahu. Dia sebenarnya dia tak tahu. Bukan dia bodoh sangat pun. Tapi dia buat tak tahu. Ini pandangan mata. Boleh kita tengok apabila melihat pada sesuatu maksiat, sesuatu yang keji, wajib tegur. Jangan viral lagi. Jangan viral lagi. Tak lagi dengan tak ada usul periksa. Terus viral. Bimbang. Fitnah itu bermula daripada kita. Okey, itu pada ayat yang pertama yang dimaksud. Dia kata, dan adapun memberitahu, maka firmannya, bermulia demikian memejamkan mata dan memelihara faras itu, lebih membersihkan, lebih menambahkan bagi mereka itu. Yang ni kalau kata baca seorang-seorang tak erti. Apa dia maksud ni? Dalam firman Allah yang kita baca tadi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, ini kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu pandai jaga mata kamu, memejamkan mata ni, dia kata pandai jaga mata, maka akan terpeliharalah faraj kamu. Melihat kepada sesuatu yang haram, maka menimbulkan rasa keinginan dan syahwat. Keinginan dan syahwat. Kita tengok kepada sesuatu, mungkin bagi kita rasa, aku tak rasa apa pun tengok. Bagi kita tak rasa, tapi bagi orang lain ada rasa. Ada rasa. Tengok orang berpegang-pegangan tangan. Ada setengah orang dia tengok tak rasa apa. Malahan benci. Ada setengah orang tengok dia ada rasa. Dia juga rasa keinginan. Itu adalah haram. Jadi jangan tengok lama-lama. Jangan tengok lama-lama. Dibimbangi keinginan faras itu boleh mendekatkan kita kepada maksiat. Jadi dia kata bila hang jaga mata, maka akan terpeliharalah farasmu. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejam mata dan memelihara faras itu keduanya sebab bagi membersihkan hati dari segala dosa dan sebab bagi memperbanyakkan pekerjaan kebajikan. Bila hang jaga mata, hang jaga faraj, bersihlah hatimu. Bersihlah hatimu. Jaga pandangan mata, jangan melihat kepada sesuatu yang haram. Jangan melihat kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka akan bersihlah hatimu. Sebab apa? Apa yang dilihat oleh mata kadang-kadang sesuatu yang menipu. Bukan betul pun. Ada yang benar, ada yang menipu. Kan? Kita pandang, kita tengok. Aku nampak dia main daripada sana. Dia keluar daripada kedai judi, kita kata. Walhal dia jalan kat depan tu. Selalu dia jalan kat situ. Dia pergi mana? Dia pergi beli nombor ekor. Kita kata, kita pandang macam tu. Sebab sebenarnya dia setiap hari dia akan hantar anak dia pergi sekolah. Kebetulan van yang main ambil anak dia tu memang drop di depan kedai tutu tu. Dia duduklah depan tu. Pandangan mata manusia selalu setiap pagi nanti ada orang tu. Dia pergi beli nombor. Ni dikatakan pandangan mata kadang-kadang satu fitnah. Kita pun sebar-sebarkan. Tak percaya nanti aku ambil gambar. Betul ya? Duduk diri depan kedai tu.
Walhal dia tunggu, dia tunggu anak dia. Itu surah ini yang dikatakan fitnah daripada pandangan mata apabila tak pandai memelihara hati. Maka hati jadi lebih kotor. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab dia cukup jaga pandangan mata dia. Dia cukup jaga pandangan mata. Dia kan ada seorang isteri yang cantik. Ya. Dia cantik sangat. Apabila berada dalam rumah, maka dia kata, wanita yang paling cantik dan anggun dalam dunia ni adalah isteri dia. Adalah isteri dia. Sayyidatina Rahmah. Kita panggil Siti Rahmah. Isteri dia ni. Paling anggun, paling cantik. Dia rambut dia panjang. Ketika mana dia berhijab, kan perempuan akan buat sanggui. Sanggui itu jadi besar. Sanggui itu jadi besar. Dia kata kepada isteri dia, jangan buat sanggui tinggi-tinggi. Sebab Rasulullah marah. Rasulullah marah. Orang perempuan. Nama pun orang perempuan. Kadang tak ada sanggui pun dia pergi beli sanggui. Baru lawa dah kata lah ni trend orang pakai sanggui besar-besar ni. Tak ada sanggui dia pergi beli. Ustaz dia beli. Ada jual kan sanggui tu. Ketahuilah kita janganlah beli. Ini fitnah dalam tabaruj. Biar nampak di sim botak pun tak apa di belakang tu. Sebab apa? Itu adalah bahagian kemaluan yang wajib kita tutup. Jadi isteri kepada Sayyidina Umar, iaitu Sayyidatina Rahmah ni, dia bila dia lepas rambut dia, panjang, tudung dia yang labuh tu kadang terkeluar rambut tu. Terkeluar rambut tu. Jadi satu-satu cara potonglah. Kan? Potonglah. Kalau tak mau menimbulkan fitnah. Jadi dia kata kepada isteri dia, kata, bukan tak boleh langsung bersanggul tinggi. Jangan terlampau tinggi. Kan yang kita tengok terapung sampai sama-sama dengan kepala dah tu, tudung singkat terangkat dengan tudung-tudung. Ini yang Rasulullah sabda yang dikatakan guh unta. Yang menempa neraka. Untuk wanita-wanita yang bertabarus, mengikut tabarus wanita jahiliah. Tudung singkat. Bila dia sanggul, dia tinggi, dia akan terangkat. Terangkat di belakang ni. Kita nampak macam terapung saja. Walhal itu bukan rambut dia. Jadi dia kata potong bukan potong kesemua. Potong sikit. Potong sikit. Jadi memadailah. Kita tahu sanggul sendiri dengan sanggul tumpang ni kita tengok pun kita kenal lah. Sanggul tumpang tu dia punya bonggol dia tu lain. Kan? Sanggul sendiri dia ni lain. Jauhilah perbuatan ni. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, sebab mata manusia itu memandang. Bila dia pandang kepada sanggul yang tinggi tu, dia kata kat isteri dia, dah boleh naik syahwat. Rupa-rupanya, syahwat lelaki yang ada satu tu, nafsu dia yang ada satu tu, akal ada 99. Nafsu ada satu. Memang tertumpu dekat tu saja. Kalau dia tengok sanggul tinggi pun, dia ada bayangan yang lain. Sebab itulah diri wanita itu wajib dipelihara dari hujung rambut sampai hujung kaki. Dia tengok. Dan juga ibu jari kaki ni, ibu jari kaki kita ni melambangkan kemaluan wanita. Melambangkan kemaluan wanita. Begitu juga ruas-ruas jari melambangkan bentuk tubuh badan. Kening kita ni melambangkan bulu yang terdapat pada tubuh badan kita. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Yang ni yang dilarang sangat oleh Allah Ta'ala. Dia kata orang lelaki kalau nak tengok boleh tengok sekali pandang. Dan ketika mana yang diharuskan seorang lelaki memandang perempuan dengan tepat-tepat, ketika mana dia pergi meminang. Waktu dia pergi minang tu baru panggil main nak tengok. Yang mana satu isteri yang dia nak nikahi. Harus tengok tang muka sahaja. Ayolah ni dia pun tak tengok kat muka saja. No?
Bukan sekali pandang no. Hari-hari berpandangan. Harus dalam Islam lah ketika mana hendak dipinang seorang perempuan itu harus ketika itu dia tunjuk muka dia dan apa yang terzahir, maknanya dia tangan dia dan muka. Cukup untuk lelaki itu mengetahui macam mana muka dia, hidung duduk kat situ, lubang ada 2 biji. Jadilah kan. Tapi hari ini kita tak guna apa yang Rasulullah ajar. Dibuat hukum oleh manusia, tak pandai jaga mata. Maka keadaan faras menjadi tak terkawal. Berlakulah perzinaan di luar batasan. Maka terlahirlah berapa ramai anak-anak yang di luar nikah. Ataupun anak yang tak sah, taraf. Semakin lama semakin banyak. Semakin banyak. Statistik baru ni saya baca, dalam setiap 1 minit lebih kurang 37 anak luar nikah dilahirkan. 1 minit. Dia kira dunia lah. Dalam dunia lah. 37. Tu yang berdaftar. Kalau yang tak berdaftar, lagi banyak yang masuk. Yang beranak, yang lempak masuk dalam lubang tanda. Yang buang dalam sungai. Berapa banyak dah yang buang bungkus-bungkus dalam plastik sampah. Buang macam tu saja. Punya senang. Dia pun tak tahu nak buat macam mana. Kadang-kadang budak-budak dia pun tak tahu nak uruskan. Nak buat macam mana anak ni dah keluar. Kan? Allahu Akbar. Sebab apa? Ni bermula daripada pandangan mata. Dia kata kalau hampa boleh jaga mata, hampa boleh jaga faras, maka akan terpeliharalah hati kamu daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Okey. Dan ada pun menakutkan. Apa dia menakutkan ni? Dia kena kembali kepada ayat itu. Tanda dekat mana tak? Zalika azka lahum. Zalika azka lahum. Innallaha khabirun bima yasna'un. Cuba tanda kat situ. Kan sebelah tu ada ayat dia kan? Ini dinamakan ayat menakutkan. Innallaha khabirun bima yasna'un. Ayat menakutkan. Dia nak syarah balik ayat Quran ni. Yang kita baca ni hari ni. Dia syarah balik ayat Quran ni. Zalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Ayat menakutkan. Dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala perintah. Yang awal kita baca tadi, perintah suruh pejam mata. Jangan tengok benda-benda yang haram. Jaga kemaluan. Jangan melakukan zina dan sekutu baginya. Kemudian, zalika azkalakum. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang demikian itu, dia kata, adalah yang lebih baik bagi kamu. Bagi kita lah. Bagi kita. Jaga mata. Jaga faras. Pasal apa? Kerana Allah Ta'ala itu khabirun bima yasna'un. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat-sangat mengetahui. Khabir ni, maksud khabir, Allah tu maha mengetahui benda yang paling halus pun dia tahu. Tak payah duk bersorok dekat orang. Allah dah tahu. Hang sembunyi macam mana pun perbuatan, Allah maha tahu. Memadailah memandang sekadar jelingan sahaja. Tengok saja maksud dia. Sekali pandang tengok sudah. Sekadar nak mengecam siapa dia. Siapa dia. Orang mana. Jadi ni kalau tengok ni sampai terbelia biji-biji mata. Dikata Allah Ta'ala kata, aku ni duk tengok hampa punya perangai. Apa yang hampa buat, aku duk tengok. Jadi kita takut bila kita ni sedang diperhatikan. So dia kata ayat ini bersifat menakutkan pada yang terakhir. Allah Ta'ala menakut-nakutkan kita. Yang ni jaga pandangan mata. Tunduk pandangan. Jaga faras. Nescaya bersihlah hati. Ini pesanan Allah dalam ayat daripada surah An-Nur. Surah An-Nur ni dia banyak cerita tentang aurat kita. Penjagaan kita. Bukan sekadar kita disuruh jaga. Dari hujung rambut kepada hujung kaki. Bahkan kita juga disuruh jaga pada bahagian-bahagian dalaman. Maka firman Allah Ta'ala itu sangat mengetahui ia akan batin. Batin ni benda yang, barang yang mengerjakan kamu akan dia seperti mengetahui ia akan zahirnya. Macam mana hampa buat zahir, macam itulah dia tahu batin. Maka selagi membalas dia akan balas.
Setiap perbuatan yang kita lakukan, pasti dia akan balas. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas dia dengan pahala dan kesenangan dan surga. Dan jika ia ada kejahatan, maka membalas dia dengan siksa dan api neraka. Ini janji Allah yang menakutkan. Dia maha melihat pada setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kita jalan, kita jumpa duit. Nah, kita jumpa duit. Saya pernah jumpa segulung duit. Waktu tu, di Mekah dah, kami ada lawatan pergi ke Tana'im. Pergi ke Tana'im. Lepas tu, mungkin duit jemaah, dia gulung, dia ikat dengan getah. Dia ikat dengan getah. Ujian Allah bagi nak, tu tanah halal. Tana'im tanah halal kan. Saya nak pergi buat umrah ni, nak niat. Bila turun daripada van tu jalan, rasa macam tersepak benda. Tergolek. Tengok-tengok, duit segulung. Lepas tu, ambil. Saya ambil. Buka-buka, banyak rupanya. 100 rial. Mungkin tuan empunya dia tu nak. Dia gambar, dia bubuh silapkan dalam poket meloreh keluar. Ini ujian Allah nak bagi dekat kita yang tukang jumpa ni tau. Saya niat saya bukan nak ambil, nak buang dalam poket. Niat saya nak ambil, nak cari kepada yang bertanggungjawab, nak bagi. Lepas tu bila dah tanya kawan-kawan nak yang naik satu van tu, dia kata, semua pakai kata tak ada, bukan duit siapa. Jadi bagi dekat driver. Driver ni, dia nak pegang pun dia takut. Saya pergi berani pegang. Bawa lagi. Dia nak pegang pun dia takut. Macam seolah-olah binatang tu binatang berbisa yang nak gigit dia. Dia angkat tangan dia dulu tu. Oh, dia angkat tangan dia kata dia tak. Dia tak mau. Dia kata. Haram dia kata. Saya ingat macam ni. Kalau kita tak ambil duit tu, dapat dekat orang yang jahil, dia akan ambil dia guna pakai. Lagi kesian kat dia. Tapi kalau kita ambil jadi tanggungjawab kita, kena tanggung tu. Boleh ke nak pergi cari semua orang? Boleh ke nak pergi cari semua orang? Lepas tu dia tak bagi saya naik van. Selagi saya tak pergi letak balik duit tu. Jadi saya pergi bagi dekat yang perempuan yang tukang jaga pintu masjid yang duk masuk. Kan ada bahagian perempuan yang dia jaga tu dah. Saya bagi dekat dia. Dia pun tak mau ambil. Dia tak mau ambil. Tapi saya bagi tahu dekat dia, mungkin dia boleh cari orang lain yang boleh war-warkan. Lepas tu baru dia ambil tanggungjawab. Tu orang yang ada ilmu tu, dia pun takut. Dia pun takut nak pegang duit tu. Bagi dia apa? Sesuatu yang haram itu najis. Sentuh pun dia tak mau. Dia angkat dua belah tangan dia. Sentuh pun dia tak mau. Bagi dia, sesuatu yang haram itu najis. Tapi Allah bagi uji kepada kita, saya pikir. Kalau saya tak ambil, dapat kat orang lain, orang yang jahil dia akan ambil. Lagi kesian dekat dia. Dia akan gunakan duit tu. Tapi saya ambil tu demi nak menyelamatkan orang yang jahil, yang tak tahu berapa ramai. Yang tak jujur berapa ramai. Bukan semua manusia sama. Kita ni rezeki aku ni. Yang kita jumpa bukan rezeki kita lah. Apa juga yang kita jumpa bukan rezeki kita. Sebaliknya, ujian yang Allah hantarkan kepada kita. Lebih baik tinggalkan. Tapi kalau banyak macam saya beritahu tadi lah, kadang-kadang mungkin kita diuji jumpa seutas rantai. Kalau kita tak ambil, benda ni berharga ni. Kalau dapat jatuh kepada orang yang jahil, dia akan menggunakan yang haram. Sedangkan mata kita dah nampak ujian atas iman melalui penglihatan mata. Kita nak guna macam mana? Kalau jumpa ni tu kena ambil. Ambil dan cari bahagian tempat-tempat yang bertanggungjawab. Bila diwar-warkan untuk tempoh setahun, dia akan kembali ke Baitul Mal. Benda yang kita jumpa tu, dia akan kembali ke Baitul Mal. Masuk Baitul Mal ni rumah menguruskan harta-harta untuk kebajikan. Ataupun boleh kita letak dalam tabung masjid. Boleh,
Oh. Okey, baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Taala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Surah ini surah Ghafir ayat yang ke-19 yang mana kata Allah Ta'ala ya'lamu kha'inatil a'yun. Allah Ta'ala ni tahu apa yang mata kita curi pandang. Ngantuk. Kita curi pandang. Kita tahu kan? Nama pun mencuri. Berdosa tak? Curi-curi pandang sekejap lagi jelin tengok. Sekejap lagi jelin ni ambul segok Ambul berkenan Kalau sama-sama kita tak apa nak. Kalau sama-sama perempuan curi-curi pandang. Tengok puji. Puji siapa? Puji Allah kan. Segala puji-puji tertentu bagi Allah. Hang pujilah banyak mana pun. Semua kembali pada Allah. Selagi mana pandangan itu pandangan yang harus. Yang dibolehkan. Kan ada sama-sama kita kadang kita tengok muka perempuan yang cantik, tak pantak jemu-jemu, pandang melekat mata. Sambil memuji cantiknya ciptaan Allah ni pada dia. No? Apa juga aset yang dia miliki semua cantik belaka. Boleh tak? Boleh. Boleh. Itu yang diharuskan. Tapi yang diharamkan, curi juga batang. Rasa tengoklah benda haram tu. Tak curi juga pandang. Allah tahu? Kata Allah, aku tahu. Allah itu yang dikata khabir tu. Allah maha mengetahui sesuatu yang hampa buat sorok pun aku tak. Tambahlah lagi hampa lahirkan. Ini nyatakan. Dia kata, bahkan di dalam hati itu, Allah juga tahu ketika mana kita bercita-cita nak mengerjakan kejahatan ataupun bercita-cita mengerjakan kebaikan. Kita jalan nak main tadi. Lalu ke rumah orang. Tengok buah belam dia banyak. Banyak buah belam dia. Masuk-masuk. Dia tak ambil ke? Tak ambil. Sehari balik kita kait. Sehari balik kita kait. Tuan dia marah. Mana ada? Tuan dia tak ada. Balik lagi kita kait. Itu cita-cita dalam hati. Allah dah tahu. Allah dah tahu. Kiraman katibin. Kerani Allah Ta'ala. Kiri kanan dah sedang mencatat. Walaupun malaikat yang mencatat kejahatan, iaitu atid, tak tulis lagi. Tapi duk jaga-jaga dah. Cantik dah dia nak pergi mengaji ni. Tapi dia balik, dia cita-cita. Tak-tak dia jelin tengok rumah kawan tu, pokok mempelang rendah, buah berlambak-lambak. Yang masak di pokok pun ada dia tak ambil. Yang jatuh ke bawah pun ada. Tak lagi dia rasa dia nak singgah, dia nak ambil. Kami bukan ambil di atas, kami kutip di bawah jatuh. Pun tak boleh. Orang punya memandang dengan cita-cita untuk melakukan kejahatan. Allah tahu. Tengok balik sekali lagi, terlupa. Allah maha pengasih. Terima kasihlah Allah bagi lupa. Kalau tidak hari ni, mencah dengan pelang maram. Satu ketika dahulu waktu orang jahil tentang ilmu tasawuf ni, orang tak kisah apa jumpa nyok siapa yang luruh, ambil, berbalik mai, pukok, buat gulai, bagi anak beranak makan. Tak kira siapa punya. Kebun laman siapa pun tak kira. Masuk pakai ambil je, kutip pucuk-pucuk kayu rumah orang tanpa izin, balik mai buat sayur bagi makan. Bukan tuan rumah dia bukan marah pun, ambil pergi. Dia pun gelap kerja. Jumpa cabai-cabai Melaka orang tu pakai puncak lalu tu saja. Kan? Tengok daun kari rumah kau tu elok-elok sangat. Kepak-kepak ambil balik tanpa izin daripada tuannya. Buat gulai ikan tu beli halal. Santan halal, semua halal. Daun kari pula haram. Sebelanga jadi haram. Apa yang kita pandang, ada cita-cita dalam hati, tak lagi aku nak ambil. Tak lagi kalau aku balik ada aku nak ambil. Ini kata Allah Ta'ala tahu apa yang kita cita-citakan. Kalau kita bercita-cita nak buat baik, maka baiklah yang kita peroleh. Kalau kita bercita-cita untuk melakukan kejahatan, maka jahatlah yang akan kita miliki.
Dan lagi sabda Nabi SAW. Ini hadisnya. Hadis ni hadis qudsi. Inna nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha alaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tusirruh. Bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa yang meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia akan dia. Ini satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis ini dinamakan sebuah hadis qudsi yang Allah Ta'ala turunkan ketika mana berlakunya fitnah kepada seorang sahabat yang bernama Juraij. Kan kita pernah dengar cerita Juraij. Yang mana ibu dia berulang kali pergi ke tempat ibadat dia, tempat suluk dia. Suluk ni tempat dia berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Panggil dia 2-3 kali, dia tak menyahut. Dia tengah sembahyang sunat. Esok pergi pula. Panggil, tunggu, tak selesai lagi dengan solat sunat dia. Kali ketiga pun pergi juga ambil Juraij sendiri. Dalam satu-satunya anak dia, berulang-ulang kali dia pergi panggil. Duk asyik dengan solat sunat. Jadi kecil hati ibu ni. Walaupun anak tu duduk sembahyang, kecil hati. Mak dia ni ulang-ulang kali pergi. Sampailah dia kata, jangan kau matikan Juraij sebelum kau berikan fitnah yang besar kepada dia. Juraij ini terkenal di kalangan para sahabat dengan penjagaan mata dia. Dia memperoleh pahala yang paling banyak melalui pandangan mata dia. Okay. Pada bahagian yang lain, pada tempat yang lain, seorang wanita pelacur. Dia ni dengan bangga, dengan megah. Dia kata, aku ni, siapa juga yang tengok aku, pasti jatuh cinta. Yang tak pernah buat maksiat pun, pasti buat. Dengan penuh yakin dia mengaku. Dia pakai cabarlah, siapa yang tak pernah guna perempuan ni, semua pernah guna. Baik macam mana warak, macam mana pun, kalau perempuan ni punya godaan, pasti dia akan jatuh. Jatuh ke tangan wanita ni. Jadi dia bercabar dia. Dia percabar dia. Kalau macam tu hampir dekat sorang-sorang. Sekian-sekian tempat ni. Kat Juraij tu. Hampir kat dia. Juraij ni, mak dia panggil pun dia tak layan. Tambah orang lain. Tu yang boleh serta perempuan tupi tu. Berserta dengan doa mak dia. Sebab marah dekat dia tak menyahut. Bila perempuan tupi. Mula perempuan ni perempuan pelacur. Okey. Bila sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, macam mana nak kena perempuan pelacur? Kata baginda SAW, pelacur ni bukan tertulis di dahi dia. Bukan tergantung di leher dia. Boleh dilihat pada pakaiannya. Pada penampilannya. Sampai tahap tu. Yang memakai pakaian tapi seolah bertelanjang. Itulah pelacur. Yang memakai wangi-wangian apabila melintasi sekumpulan lelaki, maka wangi dia tu boleh buat laki-laki tu bangkit. Bangkit ni bangkit syahwat ataupun mungkin bangkit ikut ambil wangi kan. Dah lepas 1 kilometer baru dia ada lagi. Sebab tu kita nak pakai minyak wangi ni berhati, hati pilih tu, jangan suka-suka sembok daripada atas sampai ke bawah. Di antara ciri-ciri pelacur. Bukan orang kata, tapi Rasulullah yang kata. Antara ciri-ciri pelacur, iaitu seorang perempuan yang berbau harum semerbak hingga membangkitkan nafsu lelaki bila dia lintas. Ambil wanginya, habis. Ada ciri-ciri, walaupun dia bukan pelacur. Begitu juga dalam segi berpakaian, tapi bertelanjang. Pakaian yang menjolok mata. Yang bila orang tengok, orang teringin. Orang berkenan nak buat sesuatu. Maka itu adalah pelacur. Itu Rasulullah cerita kepada sahabat. Jadi contohnya perempuan ni depi. Pakai lagu itulah dengan harum semerbak masuk ke tempat suluk Sayyidina Juraij. Masuk pi
Lepas tayang, sekali tayang rupanya kau ni tak pandang. Di antara sahabat yang paling kebal pandangan mata dia. Sekali tayang tak jadi apa, bergolek pula. Bergolek pula, menari golek. Uh, kalau, yang kata orang lelaki, kalau kita pun nak tengok orang menari golek ni. Dia menari golek pula lepas tu. Arab memang terkenal dengan tarian golek dia. Nah. Dia punya pinggang tu lembut. Tak tahu macam pernah tengok ya. Pernah macam tu dia kata. Nah. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Rupanya dia tak pandang. Dia tak tengok pun. Lepas tu, dia buka baju dia pun habis. Dia buka baju dia pun habis. Berbogel. Juga dia tak pandang hebat. Hebat. Dia punya akhlak adab dia dengan Allah. Dia punya pandangan mata dia cukup. Kuat dia jaga. Takut dengan siksaan Allah. Kecewa berbanding dah. Sampai kesudah. Tunggu bersari, tak dapat apa. Maka terpaksa dia keluar daripada tempat suluk tu. Keluar tempat daripada suluk tu. Dia pergilah jumpa tukang belah kambing. Tukang belah kambing tukar. Tak buat apa. Duk melengung tunggu kambing kenyang. Kan? Tak buat apa. Han tak payah golek teruk-teruk dekat dia. Untuk yang tak pandai jaga pandangan mata. Dia duk tunggu tengok kambing saja. Tiba-tiba main. Han tak payah duk golek teruk-teruk dekat dia. Jadi cerita. Dia kata hingga sampai mengandung. Lahir anak tu, dia marah sangat dekat Jurid. Marah. Dengan sebab menolak ajakan dia. Jurid kata yang ni yang mana satu? Bila mana dia diadili yang mana satu? Apa dia ni? Dia pun tak tahu. Rupanya dia tak tengok pembumbah bergolek depan dia tu. Dahsyat lah. Tapi kenapa dia difitnah? Kerana di antara salah satu sebabnya adalah doa daripada seorang ibu. Doa daripada seorang ibu. Sebab dia tak menyaut saja. Allah Ta'ala ni nak bagi pengajaran dekat kita. Walau kita pandai menjaga pandangan mata walau macam mana pun, ada ketika-ketikanya pada bab wajib akan tinggalkan. Apa dia? Mak hang panggil kot. Pilah tengok Ustaz. Mak kot panggil. Sembahyang ni sunat sahaja. Sementara panggilan ibu adalah wajib. Kita tengah sembahyang, mak kita main ke rumah. Bagi salam, dengar kita tahu. Yang tu suara mak kita. Sahut. Sahut. Keluar pergi dekat dia. Ataupun suami panggil dalam rumah. Sahut. Padahal yang jadi suami pun tiap-tiap kali aku nak sembahyang sunat, dia pun nak panggil lah. Tak kerti ke? Time aku sembahyang sunat kot. Abang kat dia awal-awal, abang jangan panggil cik nak waktu ni. Cik ni dah tak apa nak kuat sangat. Tak apa nak kuat sangat amalan dengan Allah Ta'ala. Baru sembahyang. Rekaan pertama dah panggil rongkai pula. Senang-senang untuk sembahyang lah panggil sangat-sangat kot. Jadi ada perbincangannya. Okey, seterusnya. Saya suka merepekkan lagi. Menceritakan akan hadis ini oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dan menghukum akan dia dengan sanad yang sahih. Hadis yang kita baca tadi, hadis qudsi, hadis yang sahih yang datang daripada Allah Ta'ala terus. Datang daripada firman Allah Ta'ala lalu diilhamkan ke dalam hati Nabi SAW. Nabi baca. Kalau hang pandang perempuan, kata Allah Ta'ala, dia ibarat macam anak panah yang tepat. Dia panah tepat-tepat kena. Anak panah siapa? Anak panah syaitan. Iblis. Sebab tu, jangan memandang wanita pada bahagian tengkuknya. Pada bahagian dadanya. Pada bahagian punggungnya. 3 tempat yang haram. Walaupun di sebalik pakaian. Walaupun di sebalik pakaian. Maka dengan sebab itulah Al-Quran telah pun menggaris pandukan kepada wanita bertudung, tutuplah pada seluruh bahagian. Kalau bertudung, labuhkan pada bahagian dada. Jangan sampai orang nampak. Pada setiap lekuk, bahagian punggungnya, agar orang tak nampak.
bahagian lehernya. Kan bila mana Nabi Musa alaihi salam ketika mana dijemput oleh dua puteri Nabi Allah Syuaib untuk ke rumah mereka kan. Bila mana dua puteri ni balik anak kat ayah. Hari ni kami balik awal ya dah kata. Kambing kami ada orang bagi minum awal. Siapa dia? Tak tahulah seorang lelaki ni musafir. Dia duduk tidur di bawah pokok. Lepas tu bila kami duduk tunggu orang lain semua mai tolong buka pintu ayah. Dia mai. Dia mai kat kami. Dia kata apa nak buat apa. Kami bagi kita nak tunggu nak bagi minum. Kami pasal apa? Hampa perempuan buat kerja dah saya. Tak ada lelaki ke ada. Kami dari ayah yang tua sangat. Maka kami yang perempuan terpaksa mengembala kambing. Dia tak apa dia tolong buka. Nah, pintu ayah ni hanya 10 lelaki Arab boleh buka. Tapi Nabi Musa AS dia sebelah tangan dia angkat buka. Bagi minum habis. Kambing-kambing ni semua minum balik ni. Berbagai cerita kat ayah mereka. Lepas tu salah seorang daripada adik kakak ni lah. Kata dekat ayah. Orang dia tampan. Tega. Tak pernah nampak pun dia di kampung kita ni. Ayah ambil lah dia kerja dengan kita. Nampak dia kuat. Pasal apa? Dia boleh buka pintu ayam tu dengan sebelah tangan dia je. Kami ni perempuan tak larat. Kami mengembala kambing dengan semua kawanan kambing yang mengembala tu dia pun semua lelaki. Kami perempuan. Ayah ambil lah kerja dia ni. Dia kerja dengan kita. Jadi dia boleh lah tolong bela kambing-kambing kita ni. Jadi yang si ayah ni, Nabi Allah Syuaib, dia dah tua dah. Dia kata lah ni hampa pergi panggil. Pergi panggil dia main. Pergi panggil. Dia duduk tidur. Dia pasal apa dia tidur? Dia tak tahu nak pergi ke mana. Dia tak ada arah tuju. Dia bermohon pada Allah. Untuk rezekikan kepada dia. Seorang yang baik. Dia tak tumpang duduk. Lepas tu. Sampai dua beradik ni. Sampai dua beradik ni. Kata ayah kami panggil pergi di rumah. Jauh tak? Dia kata jauh jugalah. Di sebalik bukit sana. Jauh jugalah. Dia tak apa dia kata. Lepas tu dia kutik batu. Dia bagi dekat adik kakak. Dia kata nak ambil batu ni. Buat apa? Dia kata sebagai panduan. Untuk dia nak pergi ke rumah Nabi Allah Syuaib ni. Rumah budak-budak ni orang ni. Pasal apa? Rupanya dia nak jalan depan. Kalaulah kita ni nak bawa orang pergi rumah kita, penunjuk arah kena di depan lah kan. Lepas tu dia nak jalan depan. Dia tak mau jalan belakang dua orang ni. Kenapa? Dia jawab. Tanyalah dua beradik ni. Pasal apa tak mau jalan belakang kami? Dia kata, daripada aku berjalan di belakang hampa berdua, lebih baik aku berjalan di belakang seekor singa. Wah! Kata, aku bimbang pandangan mata aku tak boleh nak jaga. Tentu nak tengok kan. Orang jalan depan kita ni. Tentu nak tengok cara jalan kita. Maka lebih baik aku jalan di bahagian belakang. Dan waktu tu tak ada lagi ayat hijab. Wanita tak tutup aurat lagi masa tu. Kata Nabi Musa alaihi salam. Tempat yang menjadi panahan syaitan yang paling tepat sekali. Tempat yang menjadi panahan syaitan yang paling tepat sekali adalah bahagian tengkuk leher. Hari ni kita tengok ada orang perempuan pakai tudung, tapi dia belik leher dia. Dia balut leher dia. Sempurna tak? Dia bukan tutup aurat, dia balut aurat. Aurat bukan disuruh balut. Balut macam lain, balut macam lepak tu. Tutup ambil tudung saji tu. Tu beza dah. Dia balut. Tak boleh. Sempurna tak? Tak sempurna. Okey, yang pakai tudung dia belik leher dia ni tak sempurna. Tak ada lagi. Dan bila mana dia kata kalau hampa nampak aku tersasar daripada arah nak pergi rumah hampa balik batu. Makna dia kalau dia berbaling batu di belakang dia terkena batu, abang kanan sikit ke, kiri sikit ke, terus ke. Dia bagi tahu tu. Jadi perjalanan pulang itu mengambil masa panjang. Bila sampai di rumah ni, ayah tu tanya, awak lambat sangat balik. Hampa pergi mana? Ceritalah dia beradik ni, pelik lah orang ni ayah.
Pelik lah orang ni, dia tak mau jalan belakang kami. Ya, dia suruh kami jalan depan. Dia jalan depan kami, dia suruh kami jalan belakang. Tu lambat. Nak berbetik arah dia. Jarak jauh pula tu. Ha? Ingat senang kan nak punggai. Kena tak kena batu tu. Kena punggai lagi kan. Itu yang jadi lambat sampai. Lepas tu ayah dia pasti tengok ni bukan manusia biasa. Nah? Ini bukan manusia biasa. Kecuali dia adalah di antara utusan yang terpilih. Lepas tu bila dah yang adik dengan kakak ni teruja, suruh ayah tu ambil kerja dengan mereka. Ayah dia kata kalau nak duduk dengan kita ni kena ada ikatan yang halal. Dia bukan mahram. Dia nak duduk serumah no? Yang dia tawarkan bagi kahwin dengan salah seorang daripada puteri dia. Ada kata bagi dia kahwin dengan si kakak. Ada pendapat kata dia kahwin dengan si adik. Wallahu'alam. Allah sahaja yang mengetahui sirah ni. Tetapi di antara sebab Nabi Allah Syuaib memilih Nabi Musa sebagai menantu adalah pandai menjaga pandangan mata. Nah. Kalau nak cari menantu, cari yang lagu tu. Ada lagi yang lagu tu. Rasa-rasa tak ada dah kot edisi terakhir dah. Lelaki Melayu terakhir rasa dia tak ada dah. Hak yang tak tengok orang tu. Lepas tu bila nak bagi dekat dia ni, nak bagi adik kan, nak bagi kakak, nak bagi adik kan, nak bagi kakak ni. Adik pun mau, kakak pun mau. Dua-dua ni mau. Nak bermadu dua beradik tak boleh. Cari salah satu di antara keduanya. Jadi bila Nabi Allah Syuaib tanya kepada Nabi Musa, "Ma tak kahwin dengan anak aku?" Untuk menghalalkan pergaulan dalam rumah. Dia kata, boleh. Dia kata, boleh. Yang mana satu? Dia pun tak tahu yang mana satu. Tu dia kata dia tak tengok dah. Kalau kita ke nak yang kakak hidung mancung sikit, adik penyek sikit. Kan dia ada pilihan lah. Tapi yang ni dia tak ada pilihan sebab apa? Sebab sentiasa menjaga pandangan mata. Jadi dia kata, bila tengok tu, panahan paling tepat, syaitan cerita. Dia cerita. Sebab tu kalau kata belum kahwin, tengok punya segak lah. Lepas-lepas kahwin awak, aku tengok macam ni. Tak? Nah, ketika haram tu, semua tengok elok. Elok belaka. Pakai film ke mana pun elok. Bila lepas kahwin, dia punya komplain lah. Macam-macam. Masa kahwin dulu tak apa pun. Tengok-tengok tu, tengok senyum. Lagi kalau tengok Allah muncung sampai boleh ikat dah umur tu. Mana bila hak muka-muka manis. Ayah duk senyum simpul musim-musim tu mana habis dah. Dia pun tak pandang dah hang pakai baju warna apa ke pun dia tak pandang dah. Pasal apa? Dah halal. Masa ketika haram tu, perhati tengok habis-habis. Inilah manusia tu. Siapa dia? Kita lah. Kita lah. Kita tak kata dekat orang. Ingat kita baca kitab penawar bagi hati ni tentang diri kita. Tentang sikap dan akhlak kita sendiri. Dan hadis ni adalah hadis sahih. Dan sabda Nabi SAW. Di kulli bani Adam hadduhu minaz zina. Wallahualam. Kita sambung 2 minggu lagi akan datang. InsyaAllah. Dia kata bagi tiap-tiap manusia itu ada bahagian daripada zina. Daripada bahagian tubuh badan kita, mulut lidah kita, ada bahagian zina dia. InsyaAllah kita akan cuba uraikan satu persatu apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kita nak jadikan diri kita, tubuh badan kita, seluruh anggota kita, ini daripada perbuatan yang zina. Wallahualam. Ada soalan nak tanya? Okey. Alah, kan? Kan? Tak buat macam mana? Dia bukan Muslim. Kan dia bukan Muslim. Ada keinginan tak? Okey, bagi yang bukan Islam dia dah biasa, dia pun memang tak pernah pakai yang panjang pun, pakai yang pendek-pendek kan. Kita ni duk pandang, perhati tengok. Baju dengan baju-baju. Bukan saja lutut, pusat pun nampak. Betul tak? Jadi kita ni dah jiran dekat.
Boleh ke tak pandang? Dia memang macam kita kata nari golek di depan mata lah. Hari-hari dok ada. Boleh pandang sekadar tahu dia siapa. Tapi jangan belik perabih-perabih. Okey. Kemudian ada rasa? Tak ada rasa. Tak apa. Nah, tak ada rasa. Jangan ada rasa. Figurnya badan dia. Tak ada. Nah, kalau tak ada rasa maka tidak mengapa. Tak salah pandang lama-lama. Dia ni memang jenis pakai cawat saja ni. Nah, pandang lagu tu sudahlah. Ha. Kalau kata dia main sembang kadang dia tengok kita, dia sembang kita pun pandang tak kat muka dia tu. Sedok belik kata-kata ilalat dia banyak mana ke apa ke. Ha? Ha. Tak apa, nah macam tu tak apa. Kita tak ada keinginan pun kat dia. Ha? Okey. Ya. Ya. Okey. Okey, okey. Boleh tak kita ambil insurans dari segi Islam? Diharuskan. Nah, apabila berlaku perbincangan ulama tentang insurans hidup ni, jadi diharuskan. Tetapi ada insurans yang tak kena buat postmortem, nak tengok penyebab kematian, baru nak bagi duit, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh, no? Pasal apa dia sampai tahap kepada menyiksa mayat. Kecuali lah kalau mayat tu mungkin kemalangan, kita nak tahu sebab musabab kematian, baru diharuskan. Dan kebetulan si mati tu ada life insurance. Ya, doktor pun mengesahkan kematian dia dengan sebab begini-begini dan polis perlukan siasatan. Jadi ketika tu harus. Tapi nak dah siasat semata-mata nak tuntut insurans, tak boleh. Ya, tak boleh. Ha. Dia tengok pada keadaan. Hmm. Okey. Okey. Ha. Okey, boleh. Boleh. Life insurance ni diharuskan. Dalam perbincangan ulama mengatakan ianya harus untuk waris yang kita tinggalkan. Bukan untuk si mati pun, untuk waris yang ditinggalkan. Agar terbela, no? Diharuskan. Ya? Takaful lah Islamik lah. Takaful ni Islamik, no? No? Dibimbangi. Dia punya jual beli muamalat insurans dia tu ada pelaburan yang tak sah. Pelaburan yang haram. Mungkin dia melabur di insurans kita tu kepada perniagaan judi, no? Zina, arak dan benda-benda yang diharamkan. Jadi pakai yang Islamik punya, no? InsyaAllah boleh, nah. Ada soalan lain? Ketat. Kaki. Okey, okey, okey. Okey, ya. Okey. Baik, kita pakai seluar. Kita pakai seluar. Kalau ketat, dia balut aurat. Haram. Nampak bahagian bahagian isi paha dia. Nampak bentuk. Tapi kalau kita pakai taklah longgar sangat. Namun dia ikutlah kaki kita. Jangan terlampau ketat. Seluar tu bagi longgar. Maka diharuskan. Boleh. Longgar tak apa. Baju besar, seluar ketat. Okey. Tapi kena tutup lah. Kena tutup sampai kepada bawah lutut. Kemudian saya main betih pula. Kalau betih halis tu tak apa juga dah. Main betih lagu saya punya betih ni. Matawa lah. Dia nanti dia sampai ikut bentuk betih tu tak boleh. Kena longgar. Kena longgar. Longgar ni yang patut padalah. Kan? Bukanlah dia suruh pakai kembang besar lagi susah pula. Kalau dah terlampau kembang. Kira kita pun tahulah seluar tu ketat ke tak ketat ke tak. Kalau dia ikut, haram. Haram. Apa dia? Syubhat. Syubhat. Kita bimbang dia punya perniagaan tu.
Oh, kan. Ha. Nak bagi makan anak isteri dia kan. Kita bimbang. Ha. Jadi lebih baiklah kepada sesuatu yang syubhat tu kata Rasulullah jauhkan. Ha? Ha. Betul. Itu yang paling baik. Ya? Hmm. Okay, Bina. Saya sudah dulu nah. Saya minta ampun, minta maaf atas kesilapan saya dalam bercakap, memberi fatwa. Kerana yang baik itu Allah. Yang lemah, yang kurang, yang cacat celak itu adalah diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsira, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Kak Syam. Nini. Terima kasih semua. Terima kasih semua Nadia. Ana. Ya baik, nanti jumpa lagi. Kak Syam. Baca doa Kak Sam. Kak Syam baca doa. Doa Kak. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم مولانا دعواهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق العظيم. Terima kasih Kak Syam. Sama. Ana Nuria. Terima kasih Syam. Assalamualaikum. Terima kasih Syam. Bye. Assalamualaikum. Salam.